Saudara, kisah-kisah yang bakal anda dengar dalam Misteri Jam 12, anggaplah ia hanya satu hiburan. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Kalau anda rasa takut, perlahankanlah suara radio anda. Misteri Jam 12, hanya satu hiburan. 897 FM. Apa kabar semua? Pengalaman yang pertama ingin saya kongsi dengan anda. Ini adalah pengalaman yang dialami oleh seorang pendengar. Beliau bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Yang ini kiriman daripada Encik Usman. Assalamualaikum KC. Juga kepada semua para pendengar Misteri Jam 12. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saudara, kalau KC boleh bacakan pengalaman saya, kata Encik Usman. Saya bekerja sebagai seorang pengawal keselamatan. Dan pada malam ketika kejadian yang menakutkan ini berlaku, saya bekerja seorang diri. Tapi sebelum itu, biar saya berikan sedikit gambaran. Saya dengan teman saya yang kerja malam, dah banyak kali kami kena ganggu. Kadang-kadang nanti kami akan dapat alarm trigger. Alarm trigger ini bermaksud ada bahagian-bahagian tertentu bangunan dicerobohi. Misal kata Cik Osman, kalau pintu pada waktu malam semua ditutup, dan kalau pintu-pintu ini yang ditutup dengan menggunakan alarm, kalau ia dibuka secara paksa, tidak menggunakan pas, ditolak sampai terbuka dengan sendirinya, nanti akan bunyi alarm. Tiu, 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 tiu. Dan kita akan tengok alarm tu dari section mana, tingkat mana, pintu mana. Perkara ini dah sering berlaku ketika kami bertugas pada waktu malam, kata Encik Usman. Nanti bila pergi ke tempat yang dimaksudkan, pintu memang terbuka, tapi kami tak tahu adakah ada orang yang benar-benar tolak pintu tu, ataupun ada kerusakan teknikal pada pintu berkenaan. Jadi pendengar Ria 897, bila saya pergi sana untuk periksa pintu, kawan saya yang kerja malam, kata Encik Osman dengan saya, dia nampak dengan jelas dekat CCTV kamera saya sedang berdiri tengok pintu. Dekat belakang saya ada orang berbungkus putih. Kelihatan seperti jenazah yang berbungkus, macam itulah dekat belakang. Dan kami kerja security ni memang tak ada walkie. Paling-paling ada handphone untuk berkomunikasi. Tapi hairan, bila masuk dalam bangunan, selalunya memang tak ada line ataupun tak ada network, kata Encik Osman. Patah balik, teman saya tak nak takutkan saya, dia tak beritahulah, dia pendam. Kemudian bila giliran dia takut. Jadi saya tanya, kenapa kau takut sangat ni? Dia pun ceritakan. Saya pun terperanjat. Dan akhirnya dipendekkan cerita. Ya, kami semua tahu bangunan yang kami jaga ni, kata Encik Osman, adalah entiti yang menyeramkan. Jadi berbalik pada pengalaman saya, yang mana pada malam itu kawan saya tidak bertugas kerana sakit. Saya seorang diri, tetap kena buat clocking. Saya tinggalkan pejabat saya kunci pintu, jalan dengan kunci lampu suluh. Takut, tapi tetap teruskan.
Tapi bila dia keluar, kata Cik Osman, bila saya keluar, tinggalkan pejabat saya berjalan. Jalan. Saya tak tahu ada pintu yang terbuka, tidak tahu. Tapi apa yang saya tahu, sedang berjalan dekat belakang bangunan. Dekat belakang bangunan ni ada satu pintu. Pintu ni kalau buka, kita boleh naik tangga. Tangga ni jarang. Boleh saya katakan untuk orang gunakan untuk turun dan naik. Sebabnya orang selalu naik lift. Dan kalau naik turun tangga sebelah depan, bukan tangga yang belakang ni. Sebab tangga belakang ni tersorok. Turun pun nanti akan keluar daripada belakang bangunan. Jadi saya sedang berjalan berada dekat belakang bangunan. Suluh ke kiri, suluh ke kanan. Dan saya tiba-tiba tergerak hati untuk suluh ke atas. Alangkah terperanjatnya di tingkat 5. Di tingkat 5 ada susuk tubuh macam perempuan sedang menjenguk dari bahagian atas. Itu sudah cukup untuk membuat saya tersintak. Dan malam tu saya tak jadi nak buat clocking sebab takut. Jadi pendengar Ria 897 FM, saya balik ke dalam guard room, duduk dekat sana sampai pagi. Casey, bayangkan, pertama kali saya nampak dalam hidup. Selalu nampak dalam CCTV, ada susuk tubuh, ada kelibat. Tapi yang ini, terima kasih dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedengarkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Pada pendengar kita yang katanya di sini, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nama saya Amrin. Saya adalah seorang pendengar dari Teluk Intan. Nak berkongsi pengalaman saya. Teluk Intan, di manakah tempatnya? Terletaknya Teluk Intan. Pengalaman saya di Teluk Intan. Dan ini satu kejadian yang memang berlaku sampai ke hari ini. Kadang-kadang lah, dah tak sekerap dahulu, juga akan terjadi kejadian ini di kawasan rumah saya di Teluk Intan pada waktu malam. Jadi kalau waktu malam dekat kawasan rumah saya ni, keliling hutan, semak samun, memang sunyi sepi sangat-sangat. Beberapa kali pada waktu itu bila kita balik rumah menunggang motosikal, akan kedengaran sesuatu. Kedengaran suara dan nampak susuk tubuh seorang budak perempuan menangis. Saya berhentikan motosikal dekat tepi jalan dan saya pusing tengoklah dengan niat hati baik nak tolong ni. Adik. Dia masih menangis tapi saya teruskan, saya cakap, "Dek, kenapa adik nangis? Hah? Adik seorang ke? Apa adik buat kat sini? Hah? Nak abang tolong? Perlukan bantuan tak? Mana mak ayah? Ataupun nak panggil polis?" Dia tetap menangis, Casey. Pendengar Ria 897 FM. Anda bayangkan, tanya tak jawab. Rupa-rupanya sedang tunduk dari hujan. Ya, jadi saya tak nampak dalam rumah ada orang. Casey, para pendengar Misteri Jam 12. Katanya di sini dekat rumah Teluk Intan, bila dia dah tegur, budak tu tetap menangis, terus menangis. Dia tanya, "Dik, nak tak abang tolong? Ada masalah apa ni? Kenapa dekat sini sorang-sorang? Mana keluarga?" Dia tetap menangis, tak henti-henti menangis. Jadi pendengar Misteri Jam 12, katanya di sini, kata Amrin, saya pun baliklah.
tak nak indahkan budak tu, tapi tak sampai hati lagi sih. Sorang-sorang, mungkin dia mangsa diperkosa dan sebagainya. Jadi dia dah tunggang motor ke depan sikit, saya berhenti. Bila saya berhenti, saya toleh ke belakang. Budak yang tadi duduk tu hilang. Mungkin dah balik sendirilah, saya tak tahulah sebab saya tak nampak. Ya, saya tak nampak. Jadi, apa yang terjadi seterusnya, anda bayangkan mendengar Ria 897. Dah tak ada Saya pun okeylah, tak apalah. Mungkin dia dah jalan, masuk Semak Samun, dah balik rumah. Teruskan perjalanan untuk tunggang motosikal. Ya. Kemudian tengah tunggang motosikal pada malam tu, ini terjadi. Kawan saya dari jauh ni. Ten ten, ten ten. Saya pun berhentikan motosikal. Kawan saya sedang menunggang motosikal pun berhentilah. Ya, bertentangan jalan ni berhenti sekejap. Ren, gimana? Balik ni. Tadi aku pergi rumah makcik aku kejap. Dia minta tolong pasang barang. Oi. Tementang dah ada awek, Kawan pun dia lupa. Kata kawan saya yang sedang menunggang motosikal. Awek? Mana ada awek? Duit pun tak ada, nak ada awek. Kemudian kawan saya ni tunjukkan dekat belakang saya, tapi dia bukan tunjuk pakai jari. Dia tunjuk pakai moncong bibir. Macam tu. Macam gitulah. Tapi dia tak cakap tu lah. Dia tunjuk moncong bibir, memandang ke arah belakang saya. Dia kata, siapa? Awek. Hah? Apa? Tu. Siapa? Awek. Kemudian pendengar Ria 897. Saya pun tak nak cakap banyak. Saya toleh tengok dia, tengok belakang, meremang bulu roma. Kemudian saya pun cakap, awek. Yalah. Okeylah. Pergi dulu Tak ada duit, ada awek. Saya pun salam dia. Salam, dia pun menunggang, saya pun menunggang. Dan dalam perjalanan nak pulang Casey, saya baru perasan dan rasa motosikal saya ni sememangnya berat. Macam saya sedang membonceng seseorang menunggang motosikal saya. Dia terus tunggang motosikal dia rasa berat. Tapi tetap dia teruskan perjalanan sambil mulut komat kamit membaca surah-surah Ayatul Kursi. Sampai depan rumah, letak motor tepi, tengok belakang, cuba diri depan pintu untuk merasakan ada tak benda yang ikut. Perasaan takut tak ada. Masuk dalam rumah, tutup pintu. Terima kasih dan selamat tengah malam. Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Silakan 669-11897. Mungkin saya nak carilah kalau ada pengawal keselamatan, security guard yang sedang mendengar. Kalau ada pengalaman misteri juga boleh hubungi saya. Saya nak dengar kisah misteri daripada pengawal keselamatan. Sebab malam ni ada beberapa tentang pengawal keselamatan yang saya nak kongsi sama dengan anda. Jadi mungkin kalau ada yang sedang mendengar, 669-11897. Ingat, Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan sahaja. 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Ya. Siapa tu? Ya, halo, selamat tengah malam. Yes. Ini dengan DJ Casey ya? Ya. Siapa bercakap ni? Ini dengan Ningsi. Ningsi ada pengalaman misteri tentang apa? Langsung silakan. Ya, saya dengan Ningsi di McPherson ya. Gini DJ Casey ya. Ini pengalaman ini sudah sangat lama lah. Waktu tahun 1999.
waktu saya sekolah lah gitu. Saya di rumah sendiri. Waktu itu saya ada di dalam kos lah, di kos sendiri. Kebetulan saya masih motong sayur gitu di Indonesia. Ini tempatnya di Indonesia lah. Macam ada orang panggil nama saya, Mbak Nisih lagi ngapain gitu. Mbak Nisih lagi ngapain, motong sayur ya? Iya gitu. Saya jawab iya. Lepas itu saya loh, siapa yang nanya saya? Lepas itu saya cari orang itu kok nggak ada, sampai ke ujung, ke depan, belakang, mana-mana kok nggak ada gitu kan. Siapa yang nanya saya tadi? Kok nggak ada orang, kok ada yang nanya saya? Dia itu nanya saya dan saya jawab. Terus ada kayak apa itu namanya, bau kemenyan, bau bunga-bunga, dan saya cakap astagfirullahalazim. Kebetulan di depan kos saya itu, tempat saya sekolah itu, ada pohon jambu, di bawah itu ada kuburan kecil gitu, kuburan bayi di situ. Ya mungkin itu untuk menakut-nakutin saya, dan saya sebut astagfirullahalazim gitu. Thank you ya DJKC ya. Ya, terima kasih ya, Ningsih. Ya, selamat bertugas ya DJKC. Selamat malam. Selamat malam Ningsih. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, silakan 669-11897 berkongsi pengalaman anda dalam Misteri Jam 12. Sementara itu, ini kalau tadi kisah pengawal keselamatan ya yang kena ganggu, yang ini dah bunyi telefon saya ni. Okey, 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Assalamualaikum KC. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Rino okey. Rino okey. Rino ada kisah tentang apa ni? Okay, ni kisah terjadi pada arwah atuk saya lah. Dia pernah ceritakan masa dia berdekat di area Jalan Buruh. Dia jaga kilang besar lah. Bila malam kilang tu tak ada orang, tapi dia kena clocking semua. Jadi bila dalam pukul 2 pagi, dah terlihat dalam booth dia lah, tiba-tiba dia nampak perempuan baju merah jalan sorang-sorang depan pagar pagar house tu. Jadi dia pun pelik lah, pasal situ kan kat kawasan industrial, manalah ada orang tinggal kan. Dia pun ingat dia nak keluar, nak tegur, tapi bila dia keluar, dia buka gate, dia tengok benda tu tak ada. Itu je isi minit je. Terima kasih ya. Ya, sama. Baik, saudara, kita akan teruskan dengan kisah dalam Misteri Jam 12. Ini pengalaman salah seorang pengawal keselamatan selepas ini. Kak Nap katanya, Assalamualaikum guys. Waalaikumsalam. Kakak nak berkongsi pengalaman kakak sebagai seorang pengawal keselamatan. Memang pelik dan aneh kalau seorang wanita ni menjadi pengawal keselamatan. Bukan satu pekerjaan yang dipelopori oleh kaum wanita. Kakak ni memang dari dulu nak kerja sebagai security officer, security guard. Tapi itu tidak diizinkan oleh suami lah. Hanya setelah kakak berpisah dengan suami, kakak barulah berpeluang untuk teruskan kerjaya kakak. Macam-macam kursus kakak dah ambil sebagai seorang pengawal keselamatan. Dalam bidang pengawal keselamatan, kalau boleh kakak ceritakan sedikitlah sebelum kakak masuk topik kisah seram ni. Dalam bidang pengawal keselamatan, dia tak ada istilah kita perempuan lemah. Tak ada. Lelaki perempuan semua sama rata. Kalau kita nak cakap kita perempuan lemah, lebih baik jangan jadi pengawal keselamatan. Jadi itulah, kakak nak membuktikan kakak bukan seorang wanita yang lemah dengan menjadi seorang pengawal keselamatan. Pendengar Ria 897. Ini berlaku pada satu malam yang kakak bertugas pada waktu malam. Anda bayangkan, sedang bertugas, dapat panggilan daripada salah satu ofis. Kata Kak Nap berkongsi, dapat panggilan dari salah sebuah ofis. Ini perkara selalu berlaku. Pekerja-pekerja di sana ni semua dah kenal dengan Kak Nap. Dan mereka akan telefon kalau balik malam. Kalau dia tahu kakak kerja, dia telefon. Dia minta kakak naik atas, turun bawah, temankan dia sebab dia takut. Kakak tak kisahlah. Kalau tak ada kerja, kakak tolong. Bukan ramai pun. Kadang-kadang setakat 2-3 orang aja. Jadi nanti akan telefon ke si.
Kalau waktu malam 11 lebih malam, kalau telefon dalam guard house berbunyi, kakak tahu ni, mesti ada yang stay back, minta kakak tolong naik atas. Sebab bangunan ni memang seram. Kenapa seram? Salah satu tandas dalam bangunan ni ada kes wanita bunuh diri. Walaupun ada yang mempunyai office jauh daripada tandas yang dimaksudkan. Ya, anda bayangkan pendengar Ria 897 FM. Mereka tetap takut. Kes wanita bunuh diri berlaku dekat bangunan ini di tingkat 5. Ya, bangunan tingkat 5. Wanita ni masuk dalam tandas. Dia telah pun mengelah tangannya, kedua belah tangan kiri dengan kanan. Dekat nadi tu dia kelah. Darah banyak. Dia mati dalam tandas. Nanti akan telefon dia. Hello? Hello, Kak Nap nak minta teman ke? Boleh tak Kak Nap? Kak Nap ni Su. Nanti dia akan cakap lah Su daripada syarikat mana. Kakak tahulah tingkat berapa lah. Tinggalkan. Kakak kata pada kawan, aku naik atas jap. Kawan pun dah tahu dah. Jalan dengan kunci kakak jalan naik atas. Ada yang di tingkat 5, ada yang di tingkat 6. Dia pergi depan pintu, kakak ketuk tingkap pintu cermin pintu. Mereka pun angkat tangan, nanti dulu. Keluar. Terima kasih Kak Nat, terima kasih. Dia duduk kunci pintu. Kakak diri je lah berbual-bual. Lambat balik hari ni. Banyak kerja lah Kak Nat. Itulah kita akan berbual. Bila tengah jalan Casey, tengah jalan ini koridor di tingkat 5. Ini paling kronik. Jalan tengah berbual-bual, terpaksa lepas lalu tandas yang berhantu tu. Casey, kakak tak bohong Kakak kalau lalu depan tandas yang berhantu tu, akan terdengar suara. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Suara wanita menangis datang daripada tandas berkenaan dan saya, kata Kak Nap dan juga pekerja tu tahu. Datang dari dalam tandas. Sebabnya wanita ni sebelum dia meninggal dunia dia menangis dalam tandas. Beberapa orang yang menggunakan tandas dengar dia nangis. Ya, orang ingatkan dia bergaduh dengan pasangan. Okeylah, lepas tu nanti dia okey. Sebab dia duduk dalam kubikel, orang masuk, mungkin gunakan cermin, cuci tangan, dia keluar. Tapi dengar, itu yang disebarkan. Jadi dari situlah, selepas wanita ni mati, tetap akan dengar suara wanita menangis dalam tandas. Nanti kakak jalan. Nasib baik dia Kak Nap. Kalau tak, saya tak tahu macam mana. Dah lah. Turun bawah. Nanti satu lagi telefon. Begitulah hakikatnya. Sampaikan pada satu hari, dapat panggilan. Hello. Siapa ni? Kak Nisu. Dia cakap, Kak Nisu. Jadi anda bayangkan dapat telefon Hello? Kak Nisu. Su, okey kakak naik. Letak telefon. Jalan ni kakak jalan. Naik atas, keluar dari lift. Office budak Su ni paling ujung. Dari koridor nampak pintu office. Yang hairan pintu office tu gelap. Gelap ke sih? Maknanya tutuplah office. Cakap tadi panggil telefon aku. Jalan lah. Su ni tingkat 5 office. Jalan. So mana budak Su ni pula? Kakak memang ada nombor telefon Su. Kakak pun ambil, keluarkan handphone. Tekan lah. Tengah diri depan office ni. Tekan.
Hello? Kak Nap Su, kakak kat atas ni. Kau kat mana? Su kat rumah, Kak? Tadi bukan ke kau yang call kakak cakap Su? Tak ada, Kak. Tak apa. Kak Nap letak telefon. Sejurus lepas kakak letak telefon, Casey. Pendengar Ria 897, anda bayangkan Kak Nap ceritakan Saya baca ni pun meremang. Letak telefon saja. Bismillahirrahmanirrahim. Siapalah yang tadi call aku? Kakak jalan, Casey. Setapak ke depan, selangkah. Betul-betul sebelah kiri kakak adalah tandas berantu. Casey meremang dan rasakan kalaulah kakak ada power, ada kuasa tutup mata buka mata dalam ofis, kakak nak gunakan, Casey. Sebab memang takut sangat-sangat pada malam tu. Sampai depan lift, kakak tekan lift pula. Tiba-tiba pada malam tu berada di tingkat atas, Casey. Lift, tembok sebelah kiri, baru tandas. Casey dekat pintu tandas, kakak dengar degeng. Bunyi macam orang hempas pintu tandas. Pintu lift terbuka. Kakak masuk. Takut Casey nak toleh ke belakang. Tekan cepat. Pintu tutup. Tingkat 1, pintu terbuka. Kakak keluar, lari lintang pukang sampai guard house. Kemudian kawan kakak tanya, Nap, apa dengan kau? Tadi siapa panggil kau di atas? Kakak pun ceritakan. Kakak dengar orang kata, nak apa ni? Siapa ni? Su, Kak. Su, okey, nanti kakak naik. Aku dengar Su yang telefon aku suruh naik atas. Sampai atas tak ada orang, pejabat gelap. Aku telefon Su dekat mana? Su kat rumah. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Telefon, kalau ingin bermain Ria #King pun boleh telefon. Kita tengoklah yang mana masuk, itulah saya layan 66911897. Tapi sebelum tu saya nak menegur para pendengar yang sedang mendengar MJ12 yang berada di Facebook lah. Antaranya kita ada dari siapa ni? Daripada kiriman Kamarul, katanya, Assalamualaikum Bro Casey. Yo Kamarul, apa khabar? Khabar baik. Dia tanya pada saya pun tanya Kamarul apa khabar? Baik, pastinya. Kita juga ada yang ini daripada Naswaha. Wow, nama dia seram Kita harus bertobat, Naswaha. Katanya, Naswaha, Casey, selamat malam. Kisah malam ni menarik. Saya dahulu pernah kerja sebagai pengawal keselamatan. No joke, Casey. Tanggungjawab memang berat. Dan paling berat sekali bila kena kerja malam dan kena buat clocking sorang-sorang. Dia bukan clocking boleh ajak kawan temankan dia kalau kau kena buat sorang, buatlah sorang. We have to get the job done. Saya ni tak takut pada perompak. Dekat Singapura ni mana adalah banyak kes-kes macam tu. Saya lebih takut kepada kehadiran makhluk-makhluk halus, kata beliau. Ira Aziz, selamat malam. #Geng Momok dari Kota Baru Kelantan. Apa khabar Ira Aziz? Seterusnya kita ada Aisyah Muhammad Nur. Salam Casey. Ini Kak Aisyah. Apa khabar Kak Aisyah? Kita juga ada
Ada yang berkongsi katanya. Muhammad Hairul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hairul Ethan dari Setia Indah. Saya pun baru menonton video cerita dalam kereta. Saya pun nampak sesuatu pada minit 6.04. Tu dia. Ramai kata nampak sesuatu. Saya mungkin tu adalah barangan dalam kenderaan saya lah. Mungkin. Refleksi lampu bila lampu jalan bergerak macam tu lah. Ya. Anggap yang baik-baik je lah. Jangan fikir bukan-bukan. Saya akan ketengahkan episod-episod akan datang lah. Cerita dalam kereta ni dah masuk episod kedua. Episod ketiga, keempat, kelima tengoklah. Mungkin saya akan ada tetamu. Saya akan tanya pengalaman yang dialami oleh tetamu dalam kenderaan. Sambil memandu, sambil tu saya mungkin minta anda berkongsi pengalaman. Muhammad Amar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas, seram dan terus seram mendengar dari Puchong Selangor sambil bertugas sebagai security. Wah, ini awak kerja seorang ke atau ada member ni? Metro Security Muhammad Amar, macam mana? Kalau kerja seorang, selamat maju jaya Yalah, kena pusing keluar. Tak tahu malam-malam macam ni. Lagi kalau di seberang tambak ni kawasan-kawasan ada kawasan-kawasan yang terpencil Seram juga tu Yang ini kiriman-kiriman seterusnya daripada Nur Aisyah Samiun. Apa khabar KC? Khabar baik. MJ12 is the best. Okay. Kakashi Hiro. Selamat pagi, brother. Hari ini habis tugas jam 1 pagi. Jadi perjalanan pulang ke rumah dari Kelang ke Shah Alam, Selangor. Memang dah jadi rutin mendengar MJ12 secara live dari apps Mi Radio. Terima kasih. Dan disambung terus ke player dalam kereta saya ni. Bukan apa, dengan MJ12 hilang sikit mengantuk ni sambil menjeling ke cermin pandang belakang sekali-sekala. Wow. Selamat memandu ya. Semoga selamat sampai ke rumah anda Hati-hati Jangan pandu laju-laju Nampak tu 182 km. Wow, laju tu. Ya betul ni awak memandu Wow. Ini bawa apa pemandu F1 ke? 182 Saya kalau mandu pun paling-paling 220 je. Gitu. Terima kasih pada Daria Jaafar. Dia nangis pasal Casey tak jemput datang. Seterusnya siapa lagi sedang mendengar? Akmal, terima kasih. Muhammad Alvin, Nur Hadijah Kamdani dari katanya Teluk Intan kat Perak lagi manalah saya tahu terima kasih pada Nur Hadijah Kamdani. Terima kasih juga pada Nenek Kebayan. Seram betul gambar Nenek Kebayan ni Kalau boleh janganlah pakai gambar macam Nenek Kebayan. Ya. Yang ini pula siapa lagi? Mastura Masyuddin. Terima kasih pada anda. Muhammad Rushaidi. Salam KC, sedang mendengar di rumah sewa Taman Siswa Jitra Kedah. Dengar sambil buat assignment grafik presentation dan design bersama member rumah sewa. Apapun KC terbaik daripada teman kita. Siap ada kiriman gambar Wow, sedang bekerja. Ni floor plan lagi bagus. Saya suka anda yang bekerja keras demi masa depan. Bagus. Keep up the good work. Don't give up. Keep it up. Baik, Laila Tan katanya sudah bersedia. Laila pula. Laila siapa pula? Laili Tan. Abdul Jamil Hassan, jom bersama KC dalam Misteri Jam 12. Terima kasih. Jasa teknisi jom katanya. Terima kasih. Melati Putih katanya selamat malam KC. Terkejut beta ada yang timbul dalam video Siapa belum tonton video yang saya mau naikkan di Facebook saya, boleh tontonlah video pendek 30 saat. Baik, kalau anda sudah bersedia, kita teruskan. 669-1189-7. Sikit. Bercerita tentang kejadian yang terjadi ke dom saya. Silakan. Saya bertugas sebagai
seorang ahli bomba. Mhm. Tapi kejadian ni berlaku tahun lepas terjadi pada anak buah saya ni salah satunya. Mhm. Bila pada malam tu tak tahu lah, saya tengok dia ada rasa pelik sikit. Pasal apa yang terjadi pada dia kebelakangan tu, nampaknya pelik-pelik sikit. Jadi saya pun tak hindarkan lah. Pada dalam jam 1:30, katil semua bergegar. Katil dalam dom tu. Lalu anak buah saya yang lain-lain semua pun rasa gelisah, tak tentu arah. Jadi semua dah rasa gelisah. Bila semuanya dah rasa gelisah, diorang pun panggil lah yang pengawal-pengawal yang lain, macam pekerja macam saya ni kan, encik-encik yang lain. Bila saya tengok budak tu, mata dia pun dah merah, gerak-geriknya semua makin tak betul. Jadi saya pun rasa seram dan takut jugalah apa yang akan terjadi pada anak buah saya kan. Lalu saya terpaksa panggil ramai-ramai untuk tahan dia. Jadi dia tak ke mana-mana lah. Pasal pada malam tu pun kalau tak silap kami duty pada hari Khamis. Dia kalau tak silap saya. Jadi apa yang berlaku setelah tu, ada beberapa kawan saya yang cuba pulihkan dia. Tapi Alhamdulillah dapat dipulihkan semua. Kali terdengar pula kat sebelah luar tingkap dom kita orang ni. Pasal kita main dom ni betul-betul dekat dengan kubur. Pasal kami bertugas inilah kat bahagian camp, kat dalam camp lah. Pasal kita tengah on duty kan. Jadi pada malam hari tu bila tengah berehat tu, itu yang jadi kejadian pelik-pelik lah. Pada masa satu hari tu, setelah yang budak yang kena sampuk tu dah dipulihkan, lagi satu pula diganggu pada malam yang sama juga. Jadi apa yang berlaku pada tahun lepas yang bila saya bertugas tu amat mengerikan lah bagi saya. Terima kasih lah. Itu je yang saya nak kongsi pengalaman di camp apa yang ketika saya bertugas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey saudara, 6911897. Tapi sebelum tu saya nak kongsi pengalaman yang ini terdahulu. Ini berlaku di salah sebuah lapangan terbang, salah sebuah terminal lapangan terbang Changi di Singapura. Benar ataupun tidak, jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang kita dengar. Anggap semua hanya sekadar hiburan, kata teman kita berikut ini. They're stealing our children. Misteri Jam 12. Kiriman daripada teman kita bernama ini daripada Nur Arifah, ataupun katanya Casey boleh panggil saya Ifa. Kata Ifa berkongsi peristiwa. Saya pernah bertugas di salah sebuah terminal lapangan terbang Changi. Kejadian ini berlaku pada pukul 2 pagi lah. Waktu tu saya sedang berehat. Jadi saya pun pergi ke salah sebuah tandas. Selepas saya makan ni, saya keluar daripada kawasan tempat saya kerja ni untuk pergi tandas, saja jalan jauh. Untuk ambil angin sekejap seketika lah. Pergi dekat tandas di terminal ... Masuk dalam tandas tu, memang saya rasa dalam tandas tak ada orang. Sebab masuk salah satu kubikel, tutup pintu, dan saya pun buatlah apa yang saya nak buat dalam tandas tu. Jadi bila berada di dalam, saya terdengar di tandas sebelah ni bunyi suara, suara seorang anak, seorang bayi menangis. Saya pada waktu tu terperanjat lah. Macam mana ada baby pula? Mungkin agaknya ibunya sedang menjaga bayi, tak ada orang nak pegangkan. Dia terpaksa bawa bayi tu masuk ke dalam tandas. Jadi saya pun dah habis, saya keluar, bersihkan tangan. Kemudian sebelum saya keluar lagi, saya tertanya-tanya dalam hati ni, kesian pula. Sebabnya anaknya masih menangis. Masih lagi menangis. Jadi pendengar Ria 897 FM.
Oleh kerana saya nak membantu, nak jadi seorang ialah rakyat yang baik, saya pun cakap, Miss, you have baby inside, is it? Do you want me to help you carry your baby, take care of baby first? Tak ada orang jawab mesti. Diam. Hello, Miss? Miss? Tadi dengar dengan jelas. Dengar dengan jelas. Bayangkan pendengar Ria 897 FM. Bayi menangis, dia dengar dengan jelas. Keluar, panggil beberapa kali. Dia pun tak tahu tandas sebelah mana, tapi dia rasa dia dengar sebelah kanan bila dia sedang berada dalam tandas. Saya pun pergi. Saya cuba tolak pintu, pintu tak dikunci. Tolak sikit, Miss. Miss, hello, Miss. Tolak pintu, pintu terbuka. Dalam tandas kubikel tu kosong. Tak ada orang, Casey. Tak ada orang. Saya pun toleh dan jalan keluar daripada tandas tu. Memang amat menyeramkan sangat-sangat. Bayangkan pendengar Ria 897. 669-11897. Sementara saya nantikan panggilan dari anda. Ini pengalaman seterusnya yang ingin saya sampaikan. Saya nak bacakan ini yang ringkas dari kiriman pendengar kita. Ini daripada Kak Su. Kak Su berkongsi peristiwa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ringkas saja kakak nak kongsi sama. Pembantu rumah kakak pernah sesuatu berlaku lah. Dan apa yang diceritakan di sini entah benar ataupun tidak. Tapi kita teruskan kisah dalam Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Hello, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Aming. Aming, pengalaman tentang apa, Aming? Silakan. Ini kisah dah lama jugalah. Dalam tahun 2000 macam lah. Pasal time saya dengan kawan saya selalu relax rumah kawan saya kan. Kan habis saya dekat sama blok, sama kampung saya juga lah kan. Habis kawan saya ni, satu kawan saya ni selalu kita relax, kadang-kadang kita lepak, dia suka bawa tunang dia lah. Lepak sama-sama kita kan. Habis saya tak tahu lah, saya tergerak hati, saya cakap ada, kau jalan malam balik dengan perempuan, cuci lah kaki, balik mandi ke apa. Kadang-kadang kita tak tahu kita pergi mana-mana tempat kan, tempat kotor kan. Okay, macam saya cakap tu, macam dia ambil endah tak endah. Ada dalam 2-3 kali saya cakap dengan dia kan. Jadi tak tahu lah, benda ni dah macam biasa lah. Dia keluar malam, jadi singgah rumah kawan saya, macam rumah macam saya relax rumah kawan saya tu, jiran saya kan. Habis malam tu dalam pukul 10 ada dia balik, dia singgah, dia nak relax, lepak lah. Okay, lepak sekali. Saya pun tak tahu lah. Sekali lepas tu kita pun dah kat pukul 11 lebih. Saya 3 orang kawan saya dengan dia tunang lah, perkiraan 4 orang lah. Habis kita cakap lapar kan. Habis kata saya, okay, kita order McDonald lah. Kita order lah. Saya kebetulan kita order dalam minit tu, McDonald pun sampai. Kebetulan McDonald sampai tu sekali, kawan saya nak pergi ambil kan.
nak pergi ambil. Saya tak tahu lah apa angin. Dia punya tunang tu nak pergi collect lah. Pergi ambil, pergi collect apa ni, buka pintu apa tu, ambil makanan yang kita order lah. Jadi lepas dah ambil, duduk lah kita nak makan lah. Jadi saya, nak makan, saya nak kasi, saya tengok tunang dia ni, dia masalah kawan saya yang perangai ni, dia selalu suka macam kacau tunang dia. Saya cakap macam suka bergurau tunang. Jadi tunang dia macam kadang boring dengan dia. Jadi alamak kan, saya gurau dengan dia. Dia cakap alamak, tak makan pun nak, korang pun nak apa ni, bikin hal lagi kan. Rupanya saya tak tahu kan apa yang saya cakap tu yang sama berapa hari tu, benda tu kan. Saya cakap dia senyap saya bagian kan, dengan bagian saya kan kasih dia diam kan. Dia dapat sekali dapat tunang dia tegur dia lah tu. Tunang tegur dia sekali tengok saya dengan tempat kongsi makan, ada orang tempat sofa. Saya tengok ada cincin yang apa yang tunang pakai dah macam ada tercampak kan. Sekali tengok apa hal ni kan. Saya tengok ni apa, ingat kan dorang gaduh kan. Betul tak? Saya makan kau nak gaduh. Saya nak datang nak macam nak cakap lah. Sekali tu tunang cakap apa dengan saya? Pergi kau. Kan dia macam suara dah tukar dah macam kan. Ini dah bukan tu kan. Apa mana yang ada benda tak baik kan. Kawan saya dah melontar kan. Kawan saya dah peluk lah tunang dia, apa yang dia baca tak tahu lah kan. Dia baca saya ingat agak kursi pun dah terbalik apa, dah panik kan kita kan. Sekali saya apa nak bikin kan. Saya tengok arwah bapak saya ada ajar saya lah kan sikit kan. Saya pergi ambil air, saya ada baca ayat tu, apa yang arwah bapak saya ajar. Saya baca kan. Saya tembak, saya baca tu. Saya baca tu depan ni kan, benda tu jadi tengah kecoh kan. Sekali saya baca, saya siram, saya tetap sama juga. Dia macam pergi kan. Saya cakap ini apa benda ni kan. Saya tak puas hati. Saya pergi dapur. Saya baca lagi dari sekali. Bermakna yang apa ni, saya baca lagi sekali. Lepas tu saya ranjil ada air tu, dia rebah, dia pingsan. Lepas tu saya tengok makna yang first saya baca tu sebutan kita tak betul ke kan. Pasal kita tengah panik kadang-kadang kan. Betul tak? Panik sebutan kita tak betul, jadi tu lah. Itu adanya kisah lagi. Jadi teman anda tu macam mana? Apa yang berlaku selepas tu? Lepas dia pingsan tu dia ambil tu, dia bagi dia relax kan. Saya cakap dengan dia. Saya kasi dia minum air sikit kan. Baca ayat Yasin kan. So alhamdulillah. Tu saya pesan dia kan. Saya cakap dia banyak kali dengan tu mulut mak saya masin, benda jadi. Yang saya tu belajar tu, yang pertama kali tu saya apa ni, ranger air saya kan. Macam takluk lah kan. Saya second time saya pergi dapur macam kan jauh sikit kan. Jadi saya ambil tempat sunyi. Jadi saya baca pelan-pelan yang bermakna sebutan kita tu kan nak kena sebutan betul lah. Itu jadi siapa sekali lagi, siapa nama anda? Ming. Terima kasih ya Ming. Okey, kasih. Wali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. 669-11897 669-11897. Bangun.
Saudara pendengar Ria 897 FM, berikut ini kisah yang ingin saya kongsi dengan anda berlaku di sebuah rumah. Kiriman daripada Tina. Katanya di sini saya ni menetap di sebuah bukan rumah, maaf, di sebuah asrama. Ni berlaku di seberang tambak di Malaysia, di Johor. Katanya jangan sebut nama sekolah asrama saya. Ini terjadi di salah sebuah... diamlah Pontianak. Okey. Ini terjadi di salah sebuah asrama di Politeknik di seberang tambak di Malaysia. Katanya di sini pengalaman duduk dalam asrama ni bila ramai pelajar-pelajar dah balik rumah, khususnya pelajar-pelajar yang tinggal dekat daerah asrama ni lah, daerah sekolah. Pelajar-pelajar yang macam saya yang tinggal jauh terpaksa berada di asrama bersama dengan rakan-rakan yang lain. Ini kerana rumah kami bukan di Johor, tapi ada yang tinggal dekat kawasan Melaka, ada pula yang tinggal dekat Negeri Sembilan, ada yang tinggal sejauh Kedah pun ada, Casey. Saya ni orang Selangor, ya. Selangor. Saya bersekolah di asrama ni di Johor. Jadi kalau cuti pendek, terpaksalah kita duduk dekat asrama saja. Cuti panjang, barulah boleh balik rumah. Jadi inilah yang berlaku, satu perkara yang katanya memang terjadilah setiap kali kalau ada cuti pendek. Dalam bilik asrama saya ni ada 4 orang pelajar. 3 orang pelajar merupakan warga Johor, saya seorang saja orang Selangor, Casey. Tapi kita kawan. Jadi bila waktu balik tu, waktu cuti pendek mereka balik rumah, saya duduklah dekat asrama untuk habiskanlah kerja-kerja, projek-projek yang tertunggak. Jadi itulah waktu yang saya gunakan untuk projek. Ini berlaku dalam bilik asrama ketika saya sedang tidur, Casey. Yang diceritakan. Anda bayangkan tengah tidur saya terbangun. Ya, terbangun kerana bunyi guru berdentam-dentum pada tengah malam kejadian yang berlaku ini. Astaghfirullahalazim. Terbangun dari tidur. Bila bangun tengok hujan lebat sangat. Angin bertiupan angin tiup tingkap asrama ada langsi. Langsi ni langsi. 2 langsi ni yang dipasang pada tingkap berkibaran kena tiup angin kencang dekat luar. Saya bangun terpaksa rapatkan sedikit tingkap. Tak tutup habis, takut panas. Saya rapatkan sedikit tingkap supaya tempias tidak masuk ke dalam bilik. Kipas berligat pusing. Ya. Jadi bila saya pusing ke belakang, alangkah terperanjatnya saya terpandang dekat atas almari. Pendengar Ria 897 FM. Dekat atas almari saya ternampak ada budak kecil anak kecil perempuan, rambut panjang, wajah tak nampak sebab seluruh anggota tubuhnya hitam dengan rambut yang panjang, sedang baring di atas almari. Bayangkan mendengar Ria 897 FM. Sejurus telah nampak susuk tubuh tengah baring dekat atas katil, dekat atas almari, saya dah tahu dah. Memang susah sangat-sangat. Anda bayangkan mendengar Ria 897 FM. Bila ternampak katanya susuk tubuh seorang anak, kanak-kanak kecil, hitam, tak nampak wajah, rambut panjang, tengah baring. Saya dah tak tahu nak buat apa. Saya menangis. Kerana terlampau takut, saya menangis. Nak baca pun tak boleh saya lafazkan. Akhirnya, saya terlelap kerana terlampau penat. Casey, siapa ni budak yang ada di atas dalam almari? Terima kasih.
dan selamat tengah malam. Misteri Jam 12. Kisah-kisah yang anda dengar dalam rancangan nombor 1 radio Misteri Jam 12 hanyalah sekadar satu hiburan sahaja. Jangan mudah percaya, jangan terikut-ikut dengan apa yang dikedegakan. Yang pasti, rancangan Misteri Jam 12 hanya sekadar hiburan. Okey, pemanggil terakhir silakan 66911897. Siapakah gerangan? Hello, selamat pagi. Hello. Panggil silakan 669. Hello? Selamat pagi. Siapa tu? Pagi. Ni botak ke si? Panggilan dari mana, Botak? Kondo Silakan. Pengalaman tentang apa ni? Pengawal pasal kerja kondo ni Anda pengawal keselamatan? One man show. Wow. One man show Bagi dah berapa tahun menjadi pengawal keselamatan ni? Dah 12 tahun lah, tapi kondo ni baru 8 bulan lah. Jadi pengalaman yang menyeramkan apa yang berlaku? Silakan. Mungkin ada few cerita lah, tapi cerita yang paling yang mengerikan lah. Setiap hari dekat rooftop ada valve terbuka. So resident tingkat 22 call guard house lah, cakap boleh naik atas tak, ada something fishy lah kat atas, bunyi-bunyi. So saya ambil kunci rooftop, naik atas lah. Saya check naik atas rooftop. So tengah naik lift atas tu, tiba-tiba lift jam dekat tingkat 10. So ingatkan ada technical fault ke apa, saya buat bodoh lah. Saya teruskan di tingkat rooftop tingkat 22 tu. So naik tangga di rooftop. Saya buka rooftop, punya kunci lock, mangga. Saya dah buka dalam tu, terkejut. On the left hand side, sebelah kiri saya tu, ada perempuan tengah berdiri kat tembok, totally gelap tau. Ada perempuan rambutnya tengah diri. Saya baca apa yang patut dah. Saya cerita volume tengah naik lah. Tengah nak tutup valve, saya jalan baca apa yang patut. Saya tutup yang valve terbuka tu, saya cepat pusing balik. Dah tutup, tiba-tiba nak lock pintu rooftop tu balik lah. Saya baca apa yang patut, apa-apa yang tu, saya tutup balik. Saya turun tangga lah. Lift tingkat 22 tu, kira kan dia link dengan tingkat 20, kan double deck tau. It's a penthouse. Saya dah turun, tak tekan lift tu, tak tekan dia lift dalam. Tiba-tiba lift tu macam terus tak nak naik rooftop. Level rooftop dia terus jam kat 10 lah. Tak tahu kenapa. Saya cakap, ini tak boleh jadi lah, bab barrier tengah lock. So takut orang komplain. Saya turun tangga lah. Turun tangga, pelan-pelan turun tangga. Sambil turun tangga tu, saya baca apa tu, dekat tingkat 5 lagi si perempuan yang sama tu kat tengah tangga, tengah facing on the wall. Saya tak tahu nak buat apa. Saya terus call manager saya lah. Cakap, ada something urgent lah, boleh datang tak? Saya cakap, apa pasal? Something just can come not? Your nearby can come not? Dia kata, okay, just stand by there. So saya baca-baca apa tu. Saya main handphone lah. Saya tak nak macam tak tengok kisah. Saya main game dulu. Tiba-tiba saya pelan-pelan turun tangga bawah tu. Turun. Okay, lepas tu perempuan dah tak ada. Saya turun bawah tingkat 1. Dah sampai guard house. Saya punya OM pun sampai. Cakap, oh kenapa? Saya cakap, saya ada resident komplain kat tingkat 22 lah. Kau cakap kau betul. Habis aku all the way kat depan ni tau. Habis siapa kat dalam house tadi?
Cakap apa bos? Kau tu betul lah. Aku kat atas rooftop apa tadi. Habis siapa tadi kat gaus? Kepala botak macam kau. Cakap kau jangan main. Cakap betul bos. Aku tadi kat atas. Habis kita ada taruh kat luar lah. So actually tu je cerita dia lah. Terima kasih ya. Okay. Kembali selamat bertugas kepada teman kita yang sedang mendengar Ria 897 FM. Baik saudara, terima kasih sekali lagi pada anda semua yang sedang bersama dengan saya Casey, dan pastinya setiap kisah anggaplah hanya sekadar hiburan. Jangan mudah percaya dan terikut-ikut dengan apa yang anda dengar. Rancangan ini hanya hiburan saja. Dengar, ketawa, kadang-kadang seram sebabnya ketawa kenapa? Sebab ialah ada kisah ni bila nampak hantu tu, cara dia nampak hantu tu membuat kita macam mungkin cuit hati ya. Tapi ada kisah juga yang menyeramkan sangat-sangat. Niat di hati memang nak baca satu lagi cerita, tapi masa tidak mengizinkan. Saya harus undurkan diri. Jumpa anda di Geng Burung Hantu sebentar nanti. Jangan lupa untuk follow saya di ataupun subscribe channel saya di saluran YouTube KC. Dan juga jangan lupa untuk menonton video-video cerita dalam kereta, dan juga ikut follow Ria di Instagram. Instagram Ria adalah Ria897, tidak ada FM ya, Ria897. Jangan lupa untuk like Facebook kami Ria897. Di situ juga akan saya muat naikkan kisah-kisah vlog MJ12. Ada satu vlog saya dah kongsi sama. Jadi jumpa anda dan terus bersama 8 FM.